大家平安午安，感谢上帝，我们又再一次在网上见面。让我们用2首诗歌来开始我们的聚会。第一首诗歌是在第3季的29首，靠主喜乐。在耶加达疫情又在上升的很惊人的时候，还能够喜乐吗？坦白说，靠我们自己是不可能的，但是我们靠主，我们就可以喜乐。第2首诗歌呢，我们唱这个也是第3季的诗歌本第3首，我们进入神的家，我们进入神的家。Salam sejahtera saudara-saudara sekalian dan selamat sore, kita berjumpa lagi di online ini. Mari kita mulai persekutuan kita dengan 2 puji-pujian. Yang pertama yaitu di dalam buku edisi yang ketiga nomor 29, Sandar Tuhan Bersukacita. Saudara sekalian, di kota Jakarta dan COVID menanjak lagi dan sangat sampai menakutkan. Di dalam keadaan seperti ini, bisakah kita masih bersukacita? Terus terang, bersandar diri kita tidak bisa, tapi kita bersandar di dalam Tuhan. Kita bisa bersukacita. Lagu yang kedua, juga di edisi yang ketiga, nomor 3, di dalam rumah Tuhan. Ngapain kita di dalam rumah Tuhan? Kita berkumpul di rumah Tuhan dan kita bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita nyanyi dari dalam hati kita. Di dalam rumah Tuhan
主名追击来敬拜他。我们进入神的殿，奉主名追击来敬拜他。我们进入神的殿，奉主名追击来敬拜主基督。我们一同来看马可福音第1章12节、13节。圣灵就把耶稣吹到旷野里去，他在旷野40天受撒旦的试探，并与野兽同在一处，且有天使来侍候他。Injil Markus pasal yang ke-1 ayat 12 dan 13. Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia, yaitu Yesus, tinggal 40 hari lamanya. Ia dicobai iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. 上一回我不是说过吗？马可福音、马太、马可、路加是对观福音。那么马可福音记载耶稣受试探，很简单，只有几节。但是我们来看马太福音第4章，我们就会看见详细的记载。Saudara masih ingat minggu lalu saya mengatakan bahwa Injil Matius, Markus, dan Injil Lukas adalah Injil sinoptik yang saling melihat. Nah, Injil Markus mencatat Yesus dicobai hanya pakai 2 ayat saja. Nah, bagaimana di dalam Injil Matius? Matius mencatatnya sangat detail. Ya, maka kita perlu melihat untuk membuat satu perbandingan, kita dapat data yang lebih banyak. 马太福音第4章1节到11节。那时耶稣被圣灵引导旷野，受魔鬼的试探，他禁食40昼夜，后来就饿了。那试探人的近前来对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”耶稣却回答说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话。”魔鬼就带他进了圣城，叫他站在殿顶上，对他说：“你若是上帝的儿子，可以跳下去，因为经上记着说，主要为你吩咐他的使者，用手托着你，免得你的脚碰在石头上。”耶稣对他说：“经上又记着说，不可试探主你的上帝。”魔鬼又带他上了一座最高的山，将世上的万国与万国的荣华都指给他看，对他说：“你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。”耶稣说：“撒旦，退去吧，因为经上记着说，当拜主你的上帝，但要侍奉他。”于是魔鬼立了耶稣，有天使来侍候他。Injil Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci
dan memperlihatkan dia dan menempatkan dia di bubung bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Adapun tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan megahnya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. 我们同心祷告， kita berdoa. 天父上帝，愿你真是借着耶稣基督受试探这件事，帮助我们明白许多很重要的宝贵的真理。愿主帮助我们听明白，记得在心中，照着遵行。Bapa kami di surga, kiranya Engkau membantu kami untuk mengerti peristiwa pencobaan Tuhan Yesus, agar kami bisa memetik pelajaran yang penting dan sangat penting di dalam hidup kami, agar kami juga bisa menyimpan firman Tuhan di dalam hati kami dan menjalankannya. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. 耶稣受洗之后就开始要侍奉，但是圣灵引导他到旷野。在旷野里面，耶稣受魔鬼的试探，3次魔鬼试探他。魔鬼借着这个试探要拦阻耶稣的侍奉，叫他不成为人类施行救赎的大功。魔鬼也用同样的方法，今天拦阻许多神的儿女为神工作。Setelah Yesus dibaptis, dia siap untuk melayani Tuhan. Dan Alkitab berkata Roh Kudus menggiring dia ke padang gurun, dan dia di sana berpuasa. Dan dia juga dicobai oleh iblis sebanyak 3 kali. Dengan demikian iblis mau menghalangi pelayanan Tuhan Yesus supaya Yesus tidak jadi menebus dosa manusia. Dan hari ini iblis juga memakai cara yang sama untuk menghalangi, untuk menghadang anak-anak Tuhan bekerja bagi Tuhan. 我们来看第一个试探。第一个试探，马太福音第4章第3节，魔鬼说：“你若是神的儿子，可以叫石头变成食物。”那么这个试探呢，与耶稣的身份很有关系。耶稣是神的儿子，但是魔鬼说：“你若是，就叫你有一点不甘愿啊，你不相信，那我就做给你看啊，就上了他的当了。”魔鬼说：“叫石头变成饼，叫石头变成饼。”你不要忘记，耶稣基督到旷野，他是禁食40天，禁食40天来预备他将来这个面前将要做的这个救赎的大功。当他肚子饿的时候啊，有需要禁食40天，肚子饿有需要，那魔鬼就来了，那么魔鬼给耶稣基督提议要满足身体的需要，你肚子饿嘛，那你就让石头变成饼，你可以吃嘛，充饥了，充饥。假如听魔鬼撒旦的建议，满足自己身体的需要，耶稣基督就违背了神的命令了，违背了神的旨意。因此呢，耶稣基督就引用旧约圣经申命记第8章第3节，
耶稣说，人活着不是单单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。耶稣没有否认人的身体有物质的需要吃，但是人还有比身体更重要的事，就是要遵行神的旨意，要遵行神口中所出的一切话。Kita lihat pencobaan yang pertama. Pencobaan yang pertama Matius pasal 4 ayat yang ketiga. Iblis berkata, jikalau engkau adalah anak Allah, perintahkanlah, suruhlah batu ini menjadi roti buat kamu makan. Nah, pencobaan ini sangat berkaitan dengan status, dengan jati diri dan status Yesus. Ya. Nah, jangan lupa Yesus digiring ke padang gurun, dia berdoa berpuasa 40 hari untuk mempersiapkan pelayanan yang di depan. Nah, setelah dia berpuasa 40 hari, laparlah dia. Jadi tubuh ini ada kebutuhan. Nah, pada saat itulah iblis datang. Alkitab berkata si pencoba itu datang. Ya. Dan dia memberikan usulan kepada Yesus untuk merubah batu menjadi roti. Jikalau Yesus mendengar masukan usulan daripada iblis, maka Tuhan Yesus sudah melanggar kehendak Allah. Sehingga Yesus menjawab iblis. Dia mengutip kitab Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal 8 ayat 3. Di sana dikatakan manusia hidup bukan hanya kepada roti, tetapi juga kepada setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Ya. Nah, Yesus tidak menyangkal bahwa tubuh manusia ini ada kebutuhan makanan. Ya, ada kebutuhan materi, perlu makan. Namun, selain makan, manusia juga ada kebutuhan yang lebih penting daripada makan. Ya, yaitu apa? Santapan rohani, firman Tuhan. Ya, santapan jasmani penting, santapan rohani lebih penting. 这个时候，耶稣如果不吃，他会死吗？当然不会，他都已经禁食40天了，再忍耐一下啊，他不过是肚子饿而已。耶稣在肉身的时候，他有需要，但是他也克制他的肉体啊，为了要遵行他的神的旨意，为了要遵行讨神的喜悦。记得吗？马可福音第1章11节，当耶稣受洗从水里上来的时候，上帝从天上为他做见证说，你是我的爱子，我喜悦你。耶稣这一生呢，就是要讨神的喜悦。在使徒行传里面，保罗在侍奉中也有这个性质，也有这个心态。保罗说，我是攻克己身，叫身服我，恐怕我传福音反而传福音给别人，反而我自己被弃绝了。所以呢，保罗在传福音的时候，他也是攻克己身，不是说肉体想要什么就去满足他。Pada saat ini, jikalau Yesus tidak makan, apakah dia mati? Tidak mati. Dia sudah berpuasa 40 hari kok. Asal sabar, tunggu sebentar saja. Ya. Jadi memang ada kebutuhan. Ada kebutuhan materi, ya. Tubuhnya ini, tubuh daging ada kebutuhan, perlu makan. Tapi untuk menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Allah Bapa, Yesus, dia menahan diri. Ingat, setelah Yesus dibaptis, Markus pasal 1 ayat 11 berkata apa? Allah menyaksikan dia dari surga. Dia berkata, engkau adalah anakku yang ku kasihi. Ya, yang ku kasihi. Nah, Rasul Paulus di dalam pelayanannya juga punya tekad seperti Tuhan Yesus. Dia berkata apa? Dia berkata, tetapi aku melatih tubuhku, ya, dan menguasainya seluruhnya, supaya tubuhku ini bagaimana? Dikuasai, ya. Supaya sesudah pemberitaan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri malah ditolak. Ya, saya menginjil pada orang, tetapi akhirnya saya ditolak. Jadi kita di sini melihat bahwa tubuh memang ada kebutuhan, ya, tapi ada kalanya untuk menjalankan kehendak Tuhan kita harus bisa menahan diri. Ya, jangan mengikuti apa keinginan tubuh kita lalu kita ikuti. Ya, ada kalanya, bukan selalu, ada kalanya. Ya, kita perlu mengendalikan diri. Di antara materi
di antara makan dan menjalankan firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, kita harus menguasai diri kita。第二个试探就是在马太福音第4章第5节、第6节第一个试探，魔鬼失败了魔鬼不甘心了。第二个试探，魔鬼带耶稣到圣城，上了圣殿的顶上，然后对耶稣说：“你若是神的儿子，你跳下去吧，因为圣经说，神要吩咐他的使者用手托着你，免得你的脚碰在石头上。” Pencobaan yang kedua ayat 4 dan ayat 5 di dalam pasal 4 Matius. Dikatakan iblis membawa Yesus ke kota suci, lalu ajak dia pergi ke bait suci sampai ke tempat yang tinggi itu, dan berkata lagi kepadanya, "Jikalau engkau adalah anak Allah, lompat saja." Nah, lompat saja karena apa? Karena Allah akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menatang kamu, ya, supaya kakimu itu tidak sampai kebentur ke batu。那么在旧约圣经马拉基书第3章第1节，旧约圣经马拉基书3章第1节，万军之耶和华说：“我差遣我的使者在我前面预备道路，你们所寻求的主必忽然进入他的殿，立约的使者就是你们所仰慕的，快要来到。”撒旦就用这句话好像提醒耶稣，你跳下去吧，跳下去吧。你跳下去，你就会在犹太人当中出名了。他们要称你是弥赛亚他们要佩服你是弥赛亚，你是救主你是弥赛亚，你是救主。简单的来说，魔鬼的意思就是说，你为什么不做一点点百姓所盼望的事呢？以此显耀你自己，让人佩服你，惊奇你所做的。从殿顶上跳下来，不是有天使拖住你况且在诗篇里面也有这样的话说神的使者要保护你甚至你跳下去的时候，你的脚也不会碰在石头上。其实魔鬼引用诗篇91篇第11节、第12节，他有一段很重要的话，魔鬼故意删掉。那个话是什么呢？那边诗篇91篇第11节、第12节那边说，在你行的道路上，在你走的道路上，耶稣没有叫人跳从殿顶上跳下来神在旧约里面说，在你所行的路上。这写诗的人在神的感动之下，他写的意思是什么呢？就是说一个人只要他能够走在神的旨意里面，规规矩矩走在神的旨意里面，不是蹦蹦跳跳，不是从高处跳到下面不是。一个人能够行在神的旨意里面，才蒙神的保护可是呢，撒旦叫耶稣从殿顶上跳下去，那不是神的旨意，那是要炫耀自己，那是要为自己扬名，所以耶稣拒绝。耶稣又用旧约的圣经申命记第6章16节，耶稣说什么呢？在那里说，不可试探耶和华你的上帝，不可试探耶和华你的上帝。Di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Maliaki pasal 3 ayat 1, sepertinya iblis mau pakai ayat ini untuk mengingatkan Tuhan Yesus. Maliaki pasal 3 ayat 1 berkata apa? Ada catatan demikian. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanmu. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Jadi singkat kata, maksud iblis adalah, Yesus, kenapa kamu tidak melakukan sesuatu yang membuat orang menjadi salut, orang menjadi kagum sama kamu, dan juga yang diharapkan oleh orang manusia kan senang lihat perkara-perkara yang heran begitu yang hebat begitu
Jadi apa yang rakyat inginkan, apa yang umatmu inginkan, harapkan, lakukan saja. Ya, dengan demikian kamu juga hebat kan? Ya, kamu juga bisa memamerkan dirimu, ya, menunjukkan kehebatan kamu, buat orang menjadi kagum sama kamu, ya kan? Lompat dari atas, kagak mati. Nah, sebetulnya Alkitab di dalam kitab Mazmur juga ada kata seperti itu. Iblis juga pakai seperti itu. Ya, dikatakan kamu lompat, ya, nanti mereka akan menantang kamu. Nah, padahal yang dikutip oleh iblis bisa ngerti Alkitab. Dia mengutip Alkitab. Dia mencoba Yesus pakai Alkitab. Ya. Mazmur 91 ayat 11 dan ayat 12 memang di sana ada dikatakan bahwa Allah akan mengutus malaikatnya. Tetapi ada satu kata yang sangat penting yang sengaja dibuang oleh iblis, ya. Kata apa? Kata di jalan, ya, di dalam perjalanan yang kamu tempuh. Ya, di dalam perjalanan yang kamu tempuh. Maksud pemazmur menulis itu adalah, maksudnya, jikalau seseorang bisa berjalan baik-baik, benar-benar, ya, atau ikutin aturan main Tuhan, jalan di dalam kehendak Tuhan, Tuhan akan melindungi. Tuhan tidak suruh orang lompat dari atas, ya. Tuhan tidak suruh orang lompat dari atas, ya. Nah, Tuhan bilang kamu jalan di dalam kehendak Tuhan. Nah, bagi orang yang demikian, Tuhan akan lindungi, malaikat-malaikatnya akan melindungi. Tapi iblis menyuruh Yesus lompat dari bait suci yang tinggi itu. Jelas ini bukan kehendak Tuhan. Ini adalah mau memamerkan, ya, mau memamerkan. Maka Yesus menolak. Sekali lagi Yesus menjawab iblis mengutip kitab Perjanjian Lama dari kitab Ulangan 6 ayat 16. Di sana ada tercatat, dikatakan janganlah kamu mencobai Tuhanmu. Enggak boleh mencobai Tuhanmu. Mau ke Yusuf Pilot, gagal lagi iblis. Dan setelah bukan sih dia nggak sudi. Ketiga kali, 第三个试探。马太福音4章8节到11节，魔鬼带耶稣到很高很高的山，把世上的万国和万国的荣华都指给他看，对他说：“你若俯伏拜我，我就把这一切都施给你。” Pencobaan yang ketiga. Matius 4 ayat 8 sampai 11. Iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi sekali dan di sana menempatkan Yesus di tempat yang tinggi, lalu memperlihatkan dia seluruh kemewahan dunia ini. Ya, dan iblis berkata, "Jikalau engkau menyembah aku, maka semuanya ini aku akan berikan kepada kamu." 那么这个试探呢，是关于什么呢？是关系到神在耶稣基督身上的计划。上帝在耶稣基督身上的计划由始至终是什么呢？就是要让耶稣统治世界。可是撒旦说，不用等到将来，现在你拜我，我就把这一切万国和万国的荣华都给你。非常吸引人的引诱。那么这个呢，在圣经里面也说在哥林多后书4章4节称撒旦是世界的神这世界的神。约翰福音第12章31节说什么呢？这个世界的掌管者在以弗所书也说这个空中掌权者的首领。那么他是有权柄的这个世界还是暂时在他的管辖之下魔鬼说，只要你肯拜我，现在不用等到将来了神的计划不是要你将来做世界的王吗？我现在就可以给你了，你只要拜一拜我。撒旦的意思是什么呢？撒旦的意思，我能够为你达到神的
旨意，我能够替你达成神在你身上的旨意，不用将来，现在就可以了啊！现在可以得到万国以及万国的荣华。当然，撒旦的意思是什么呢？不要耶稣上十字架啊！这个神救赎人的大功是在创立世界以前，在还没有造人以前，上帝知道他导致人会犯罪，上帝已经预备救恩，可是魔鬼呢就要破坏这个上帝从创世以来所定的旨意，所计划的大施工啊！如果耶稣得到了荣华富贵，就不用上十字架了，不用受苦了，所以呢，上帝的计划就失败了，人就没有得到救赎，就跟他一同灭亡了，是吗？啊！同时呢，他呢要比他更高的耶稣基督来拜他，他是比耶稣基督低到很多了啊！所以耶稣基督也用神的话，也用旧约圣经，再引用申命记第6章13节，第10章第20节啊，那边说什么呢？要敬畏耶和华你的神，要侍奉他，不是侍奉魔鬼。要敬拜耶和华，要侍奉耶和华，不是敬拜侍奉魔鬼。Nah, pencobaan yang ketiga ini, ya, suruh Yesus menyembah dia, ya, menyembah iblis, dibawa ke tempat yang tinggi sekali, kasih lihat nih kemewahan, kejayaan dunia. Kata iblis itu saya punya. Kamu sembah aja saya kasih ini semua. Nah, pencobaan ini, saudara sekalian, berkaitan dengan rencana Allah yang sudah jauh dibuat rencana sebelum dunia diciptakan. Allah sudah merencanakan keselamatan buat manusia. Allah sudah merencanakan bahwa Yesus akan menguasai dunia, menjadi raja dunia. Tetapi sekarang iblis bilang, saya berkuasa. Memang sementara. Alkitab juga berkata, ya, 2 Korintus 4 ayat 4. Di sana dikatakan iblis itu adalah ilah, dewa, ilah zaman ini. Yohanes 12 ayat 31 menyebut apa? Dikatakan penguasa dunia ini. Sementara dia berkuasa. Ya, Efesus 2 ayat 2 dikatakan penguasa kerajaan angkasa. Bukan kerajaan sorga, kerajaan angkasa. Sementara ada di tangan iblis. Maka dia berkata, kamu nyembah saya bisa kasih kamu semuanya ini. Nggak usah tunggu nanti. Ya, rencana Tuhan kan nanti, nggak usah lama amat, sekarang aja, ya, saya bisa kasih, nggak usah tunggu-tunggu, instant, asal kamu sembah saya. Jadi artinya apa? Artinya saya bisa bantu kamu, ya, untuk menggenapkan rencana Allah. Saya bantu kamu, ya, jadi raja sekarang. Saudara sekalian, tentu iblis punya maksud juga apa? Maksudnya Yesus jangan sampai naik ke kayu salib, ya, menebus dosa manusia. Jadi penebusan Yesus untuk manusia yang berdosa ini adalah rencana Allah sudah jauh sebelum dunia diciptakan, saudara sekalian. Tetapi iblis mau menghancurkan dengan adanya Yesus menyembah dia, menjadi raja, dia udah lupa dah. Mana mau naik ke kayu salib lagi. Ya, maka dengan demikian dia pikir dia bisa menghancurkan rencana Allah. Ya. Dan lagi, ada satu lagi. Dengan menyarankan Yesus menyembah dia, artinya apa? Dia bisa suruh Yesus yang jauh lebih tinggi dari dia, menyembah dia yang di bawahnya itu. Itu yang diinginkan oleh iblis. Maka sekali lagi Tuhan Yesus menghadapinya dengan apa? Dengan firman Tuhan juga. Dengan mengutip kitab Perjanjian Lama dari kitab Ulangan 6 ayat 13. Ulangan 10 ayat 20. Di sana dikatakan apa? Tidaklah boleh mencobai Tuhan. Hendaklah kamu hormat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, melayani Tuhan. Tidak boleh mencoba Tuhan.
有一件很有趣的事是什么呢？起初呢，撒旦试探我们的列祖亚当夏娃，跟那个时候他试探耶稣在旷野，他的手法一样，就是用食物，用吃的东西，用人的吃东西的欲望欲望，还有呢，用什么手法呢？用个人的利益，我能够得到什么呢？得到荣华富贵还有呢，什么呢？就是让人走一条很容易成功，很容易得到权利，很容易得到很美好的名声很出名，但是走什么呢？走捷径，走小路，抄小路。Satu hal yang menarik, pada mulanya waktu iblis mencobai nenek moyang kita Adam dan Hawa, ya, dan pada saat dia mencobai Yesus di padang gurun, caranya, taktiknya sama. Yang pertama pakai makanan, kebutuhan tubuh daging ya. Manusia kan ada nafsu, salah satu nafsu makan, ya. Jadi diserang nafsu makannya. Yang kedua, dia mencobai manusia supaya bisa mendapat keuntungan pribadi, ya, dapat dunia, dapat kemuliaan, ya, dapat apa? Dapat nama, hebat kan? Lompat nggak mati, ada malaikat, begitu yang menatang dia, ya, bisa mendapat itu, bisa mendapat kuasa di dalam dunia dengan cara yang simple, potong jalan. Nggak usah tunggu lama-lama, sekarang juga dapat. 今天撒旦对你和我也不外乎用这个在这个3个范围里面，可不是吗？这个3个范围呢，就是在我们日常生活，就是我们每天我们所需要的。有哪一个人不需要吃东西呢？有哪一个人不喜欢享受美好的食物呢？有哪一个人肚子饿的时候不想吃，你快快要吃了，是吗？有哪一个人不要出名呢？扬名，有好名声，跳下去不死。有哪一个人不要世上的万国的荣华富贵的？都要。有了荣华富贵就有权利，有了权利你就可以锁死人了你就可以叫人做这个做那个，你就可以叫人听你的话了，是吗？ Hari ini bukankah iblis juga di dalam tiga area ini mencobai saudara dan saya? Ya, nah 3 area ini adalah apa ya? Berkaitan dengan kehidupan kita yang praktis, sangat praktis sekali, relevan dan praktis. Kebutuhan kita sehari-hari. Ada siapa yang nggak perlu makan? Ya, apalagi lapar, pengen cepet-cepet makan, nggak sabar. Ada orang lapar, lama marah, ya, makanannya lama, masaknya restoran lama, marah, pulang lapar, makan nasi belum matang atau sayurnya masih belum matang semua, marah, ya kan, pengen cepet-cepet makan, ya. Ada siapa yang nggak kepingin makan enak? Nah, ada siapa yang nggak mau ke sohor? Siapa yang nggak mau ke sohor? Kemana-mana orang tahu. Wah, ya, selebritis ya, kemana juga diikutin orang, begitu kan? Ada wartawan selalu buntutin. Siapa yang nggak mau beken? Ada siapa yang tidak mau kekuasaan di dalam dunia ini, ya? Kemewahan, kejayaan, duit, kuasa. Ada duit, ada kuasa. Ada duit, semua orang dengar ngomongan kamu. Disuruh apa juga mau aja. 所以弟兄姊妹，我们要特别留意，魔鬼的试探常常是在我们有需要的时候，而且很需要的时候，他试探就来了你看，耶稣禁食40天肚子饿，圣经说，那试探人的就近前来。对他说什么呢？
说你想要的，说我们想要的，我们很需要的，他就给很好的理由，很好的提议。魔鬼是无孔不入的，所以要谨慎，要把神的话藏在里面。我们不单单要读经，有人连圣经都没有读，有人读，但是不够，读了放在心里面。什么呢？思想啊，背起来啊，虽然不能够一字不漏的，但是这个意义，这个意思大体放在心中，免得我们得罪神。当我们有试探来的时候，我们就有神的话。耶稣基督受试探，他就是用神的话，他是神的儿子，他尚且用神的话，你和我是谁？岂能不用神的话呢？ Oleh sebab itu saudara sekalian, kita harus ekstra hati-hati. Ya. Pencobaan iblis seringkali datang kapan? Justru pada waktu kita ada keperluan. Waktu kita butuh dan sangat membutuhkan. Coba lihat Alkitab berkata apa? Alkitab berkata yang pasal Matius 4 asal ayat ketiga, ayat kedua dikatakan, dan setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat kedua, laparlah Yesus. Ayat ketiga, lalu datanglah si pencoba itu. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata apa? Ya berkata apa yang kita butuhkan. Apa yang sangat urgen nih bagi kita, udah lapar 40 hari nggak makan. Apa nggak urgen sekali. Urgen sekali, saudara. Ya, keurgenan kita nggak seperti Yesus urgen pada sampai demikian, saudara. Ya kan? Kita butuh dan sangat butuh. Datanglah si pencoba itu dan berkata apa yang emang kita kepingin, berkata apa yang memang kita cari, saudara-saudara. Iblis itu kalau ada lubang sekecil apapun dia akan masuk ke situ, saudara. Oleh sebab itu kita anak-anak Tuhan, saudara, bukan saja baca. Ada banyak orang nggak baca, udah pernah. Apalagi dia udah pernah baca satu kali, wah udah kayaknya udah hebat dah. Seperti itu. Nggak usah bilang ini lah ya begitu tebal ya, saudara ya. Baca buku tipis saja, baca sekali saudara ingat semua. Nggak ingat, saudara. Tapi kita baru baca satu kali, ada banyak orang satu kali juga seronde juga belum pernah. Udah pernah baca, udah pernah dengar khotbah. Saudara nggak nempel di sini. Kita bukan saja perlu baca, ya kita harus simpen. Simpen? Ya dihafal. Ya tentu nggak 100% begitu, nggak mungkin, saudara ya. Tapi maknanya sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita taruh di dalam hati kita. Sehingga waktu ada pencobaan datang, waktu kita lemah, saudara, ada firman Tuhan. Ada isi. Yesus anak Allah. Dia menghadapi pencobaan. Dia aja masih pakai firman. Dia aja masih pakai Alkitab. Bagaimana saya dan saudara yang penuh dengan kelemahan yang rentan. Mari saudara kita belajar baik-baik ya. Di dalam tahun ini kita seri khotbah kita belajar dari Injil Markus, kita pelajari, kita ikut ya. Ada PR, bikin PR, saudara ya. Dengar Pak, kalau bikin PR tambah kesan, tambah ingat lagi. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. 天父上帝，我们谢谢你的恩典，我们看见耶稣基督一个非常完全的人子，但是在面对魔鬼试探的时候，他都没有靠自己，他都靠旧约里面圣经所说的话来抵挡魔鬼。主啊，我们充满软弱、很脆弱的人，我们更需要你的话，帮助我们爱慕你的话，读你的话，思想你的话，把你的话放在我们的心中，免得我们得罪你。Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan, kami memetik pelajaran yang sangat penting melalui pencobaan Yesus Kristus. Tuhan Yesus anak Allah yang tunggal, waktu dia menghadapi pencobaan iblis, dia tidak pakai kata-kata sendiri, tetapi dia mengutip dari Alkitab Perjanjian Lama untuk menghadapi iblis. Sehingga iblis menjadi mundur, teratur. Tuhan, kami manusia yang penuh dengan kelemahan, yang begitu rentan,
Kami lebih butuh akan firman Tuhan. Bantu kami Tuhan, bukan saja baca firman, tetapi menyimaknya, menyimpannya sebanyak mungkin, menghafalnya sebanyak mungkin. Taruh di dalam hati kami. Satu hari kami lemah, satu hari ada pencobaan, hati kami sudah ada isi. Firman Tuhan itu akan menghadapi pencobaan-pencobaan itu. Tuhan tolong kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin。主耶稣基督在受试探的时候，用圣经的话来胜过。我们也应当爱慕、殷勤地读圣经、背圣经，把神的话丰丰富富地存在心里。Tuhan Yesus Kristus mengalahkan iblis, menang dari pencobaan. Dia memakai firman Alkitab. Oleh sebab itu, kita pun harus merindukan, harus dengan rajin, bukan saja membaca Alkitab, tetapi juga menghafalnya. Seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada orang jemaat di Kolose, hendaklah perkataan Kristus, firman Tuhan Alkitab diam dengan segala kekayaan di antara kamu, juga di dalam hati kita. Mari kita angkat puji-pujian edisi 1 nomor 5 dan 6. Seperti rusa rindu akan air, begitu juga kita rindu akan firman Tuhan.切慕地敬拜你，你是我的力量和盾牌，我的灵投靠在你怀中，我的心可想可爱向上帝，我切慕地敬拜你，耶稣，耶稣，你是